Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan hedonisme, yaitu budaya hedonisme memberi terhadap generasi masa kini. Oke, isi kandungannya seperti berikut, yaitu pengenalan dan hingga ke bentuk hiburan lah. Oke, pertama yaitu pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, hedonisme adalah merujuk pada keagamaan atau pandangan hidup yang mementingkan kesempurnaan atau kesenangan hidup. Dan perkataan hedon adalah merupakan perkataan daripada Greek, yakni Yunani, yang bermaksud kesenangan atau keseruan. Dan perkataan hedon pula adalah merupakan pengakhiran kata nama merujuk kepada kepercayaan, gerakan politik, keagamaan, serta perlakuan. Antara contoh punca budaya hedonisme adalah seperti isu kemiskinan, penyalahgunaan adat, gagal mengawal keuangan, dan juga pengaruh rakyat sebaya. Halo, nama saya Fantagero dan saya ingin menerangkan tentang kegiatan malam yang tidak terkawal. Kegiatan malam yang tidak terkawal adalah aktiviti yang dijalankan pada waktu malam tanpa pengawasan yang mencukupi. Ini telah menjadi tumpuan dalam budaya hedonisme dalam kalangan generasi hari ini. Terdapat beberapa faktor yang menekankan tentang kegiatan malam ini. Yang pertama adalah pesta berlebihan. Pesta berlebihan akan menjurus kepada konsumsi alkohol yang akan membawa kepada tingkah laku yang tidak terkawal seperti keganasan. Ini juga akan menjadi fenomena negatif kepada identiti bangsa dan juga akan bercanggah dengan prinsip kehidupan agama yang melarang benda-benda seperti ini. Yang kedua ialah kegiatan ini juga akan mengganggu ketenteraman awam. Gangguan dan tingkah laku yang tidak sesuai akan menjejaskan nilai moral seperti tanggung jawab sosial. Bukan itu saja, ia juga akan menimbulkan image negatif di mata global. Kegiatan malam ini juga akan mengganggu tempat ibadah dan menyukarkan individu untuk menjalankan amalan agama mereka. Akhir sekali ialah pandangan masyarakat tentang kegiatan malam juga dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial ini mewujudkan nilai persepsi yang tidak tepat. Ia juga akan mengubah perspektif dan mencipta jangkaan yang tidak selaras dengan realiti. Bukan itu saja, ia juga akan memudaratkan identiti bangsa dengan kandungan yang negatif. Halo, saya Nurul Hanis Farhani binti Azrin, kan metrik BS 23110020. Hari ini saya akan membincangkan atau membentangkan berkaitan dengan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas kita boleh kategorikan kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah hubungan antara lelaki dan perempuan yang belum sah. Yang kedua adalah hubungan di antara lelaki dan lelaki. Dan yang ketiga adalah hubungan di antara perempuan dan perempuan. Pada masa kini, pergaulan bebas bukanlah satu perkara yang janggal di mata masyarakat Malaysia. Antara contoh pergaulan bebas yang sering berlaku pada masa kini adalah seks bebas, homoseksual, dan apa-apa aktiviti yang tidak dibenarkan berlaku sebelum berkahwin. Seterusnya kita akan membincangkan kesan pergaulan bebas terhadap nilai akhlak, kehidupan beragama, dan identiti bangsa. Antara kesan pergaulan bebas terhadap nilai akhlak ialah keruntuhan nilai moral dan nilai akhlak di dalam diri seseorang individu. Jika perkara itu berterusan, berkemungkinan generasi muda akan hilangnya perasaan malu di dalam diri seseorang. Contohnya, mereka tidak akan segan silu berpelukan di halayak ramai. Seterusnya adalah kesan pergaulan bebas kepada kehidupan beragama, kerana ia mampu membawa kepada keruntuhan nilai agama di dalam diri seseorang individu. Sebabkan perkara itu, generasi muda berani untuk melakukan apa-apa perkara yang bercanggah dengan ajaran agama mereka. Contohnya, kita mengambil contoh kepada agama Islam. Dalam agama Islam sangat melarang perbuatan yang membawa kepada zina. Di dalam Al-Quran telah menyebut, dan janganlah kamu melakukan zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Akhir sekali adalah kesan pergaulan bebas terhadap identiti bangsa. Ia mampu menghilangkan entiti kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai warisan dan budaya. Contohnya, kita terlalu mengikut budaya asing yang sebelum berkahwin mereka boleh tinggal bersama, tetapi warisan kita ataupun adat kita mestilah berkahwin dulu baru kita boleh tinggal bersama. Di samping itu, terdapat juga salah satu
bentuk hiburan yang melampau iaitu budaya masyarakat yang boros. Sikap yang boros berbelanja boleh didefinisikan sebagai suatu tabiat yang suka membaca wang tanpa bercermat kerana gagal mendisiplinkan dirinya. Hal ini demikian kerana masyarakat yang bersifat hedonisme biasanya akan membeli ikut nafsu mereka dan bukan keperluannya. Mereka tidak akan mementingkan wang dan harta benda tetapi pentingkan hiburan. Antara kesan budaya boros terhadap nilai akhlak adalah menjejaskan kewangan peribadi. Golongan yang berbudaya boros adalah tidak mampu memupuk pengamalan menabung untuk segala dugaan yang mungkin akan dihadapi pada masa hadapan seperti perkara kecemasan yang memerlukan wang yang berkualiti tinggi. Sifat yang terlalu boros juga akan menyebabkan mereka mengalami masalah muflis atau terpaksa menanggung hutang yang banyak. Seterusnya, kesan buruk terhadap kehidupan beragama terutama agama Islam adalah kehancuran karib. Agama Islam tidak akan menganjurkan umatnya untuk bermewah secara berlebihan. Hal ini disebabkan kemewahan akan menyebabkan masyarakat menjadi makhluk yang mengikut hawa nafsu serta hilang keluhuran budi pekerti. Menurut agama Islam, terdapat dua tujuan utama yang perlu ditumpukan semasa perbelanjaan, iaitu berbelanja di jalan Allah, seperti mengeluarkan berbelanja untuk zakat. Objektif yang kedua ialah berbelanja adalah hanya untuk diri sendiri dan keluarga, seperti pembelanjaan, penyediaan makan, minum, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya. Kesan buruk yang seterusnya terhadap identiti bangsa adalah imej negara akan terjejas. Umum mengetahui bahawa imej atau nama baik negara adalah penting dan sebagai suatu tanggapan pertama kepada negara luar. Budaya hedonisme yang terlampau mungkin memberi kesan pertama yang buruk kepada pelancong asing. Pelancong asing akan menganggap masyarakat negara tersebut adalah tidak berdisiplin dan suka berfoya-foya. Dengan hal ini, ekonomi negara akan terjejas disebabkan kekurangan pelancong asing yang mengunjungi ke negaranya. Akhir sekali, jelaslah bahawa budaya boros akan mendatangkan berbagai kesan yang buruk dari segi individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sekian, terima kasih. Yang kelima ialah penyalahgunaan dadah. Majoriti mengaku mengambil dadah pada usia 15 hingga 20 tahun. Penyalahgunaan dadah di kalangan generasi masa kini merupakan cabaran yang terbesar kepada negara. Negara kehilangan besar guna tenaga pemuda yang merupakan pewaris untuk meneruskan usaha membina sebuah negara. Negara terpaksa memperuntukkan belanja yang besar untuk membiayai pencegahan pemulihan. Faktor yang terakhir ialah dipandang rendah oleh orang luar. Negara dengan kadar penyalahgunaan dadah yang tertinggi akan dipandang negatif oleh orang luar. Antara faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah di kalangan generasi masa kini ialah kelemahan dalam aspek kerohanian. Penyalahgunaan dadah ialah mengakibatkan seseorang itu lupa akan agama dan kerana ia memberi kesan kepada akal dan fikiran dan mental. Bukan itu saja, ketidakmampuan seseorang itu untuk mengawal pujukan, gangguan dan emosi merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan penggunaan dadah. Seterusnya, penyalahgunaan dadah mengancam keselamatan dan kesejahteraan hidup. Hal ini kerana majoriti akan mengelak untuk berinteraksi dengan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Maka berlaku kesalahfahaman di antara keluarga atau orang lain, lalu berlaku pergaduhan. Halo, nama saya Debbie Deborah Denisius dan saya akan membentangkan fashion barat. Apakah itu fashion barat? Fashion merujuk kepada jenis dan potongan pakaian yang digemari dan menjadi perhatian utama bagi golongan remaja untuk dipadankan dengan aksesori khusus seperti rantai, subang, dan sebagainya. Selain itu, ia juga menekankan fashion ranggi yang melambangkan ciri-ciri cantik, modern, bergaya, dan juga menarik. Antara punca fashion barat adalah meruntuhkan akhlak, di mana remaja berani untuk melakukan sesuatu perkara
yang tidak bermoral seperti pergaulan bebas, minum arak, berjudi, dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi tingkah laku remaja supaya mereka memakai pakaian yang menjolok mata. Selain itu juga, remaja mudah terpengaruh dengan keadaan di sekeliling mereka, di mana mereka mudah terikut dengan fashion pemakaian artis yang mereka minat yang kian menular di media sosial. Yang kedua adalah kurang didikan agama, di mana dapat membuat seseorang melanggar undang-undang agama yang telah diajari. Biasanya, remaja ini tidak sembahyang dan mengingkari perintah agama lain. Mereka berpikir, aktiviti remaja pada masa sekarang ini diisi dengan aktiviti keseronokan dan bukannya agama. Mereka juga memiliki pandangan yang sekuler dan pluralistik. Dan yang terakhir adalah pakaian tradisional yang semakin dilupakan, menyebabkan identiti bangsa kita tidak dikenali oleh pelancong asing. Ini karena mereka fashion lebih memilih mereka fashion yang terkini. Nama saya Heli Halim, saya akan membentangkan apa itu materialistik. Materialistik dari sudut bahasa membawa maksud sifat yang mementingkan kebendaan, ada yang sanggup berbuat apa saja bagi memuaskan nafsu keinginan kebendaan. Seseorang yang mempunyai sikap materialistik ini sentiasa ingin dilihat ataupun dianggap mewah, tetapi secara dasarnya materialistik ini akan membawa beberapa kesan buruk kepada nilai akhlak, kehidupan beragama, dan identiti bangsa. Kesan buruk materialistik ini kepada nilai akhlak ialah seseorang itu mempunyai prioritas yang salah. Sebagai contoh, seseorang mungkin terlibat dalam kelakuan menipu, memaksa atau menyalahi undang-undang untuk mendapatkan kemakmuran keuangan. Selain itu, ketidakpuasan yang terus-menerus dan pengabaian hubungan dan nilai-nilai manusiawi. Seterusnya, kesan buruk materialistik bagi kehidupan beragama ialah pengabaian nilai spiritual. Apabila orang meletakkan terlalu banyak penekanan pada keinginan duniawi dan pencapaian material mereka, akan kehilangan pandangan akan keperluan rohani dan hubungan mereka kepada Tuhan. Prioritas yang salah juga adalah salah satu kesan buruk materialistik kepada kehidupan beragama. Yang terakhir adalah kesan buruk materialistik kepada identiti bangsa. Hilangnya nilai-nilai tradisional ini boleh menyebabkan hilangnya keprihatinan terhadap budaya, moral dan kearifan tempatan yang sepatutnya menjadi sebahagian daripada identiti negara. Akibatnya negara mungkin kehilangan akar budayanya dan menghadapi krisis identiti. Bukan itu sahaja, perubahan pola berpikir dan peningkatan jurang sosial juga adalah kesan buruk materialistik kepada identiti dan bangsa. Itu sahaja daripada saya, tajuk materialistik. Terima kasih. Kesimpulannya, budaya hedonisme telah memberi impak negatif dari aspek nilai akhlak, kehidupan beragama, dan juga identiti bangsa. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai bentuk hiburan yang melampau seperti kegiatan malam yang tidak terkawal, pergaulan bebas, sikap boros berbelanja, penyalahgunaan dada, fashion barat dan juga materialistik. Dan tidak dapat dinafikan bahawa budaya hedonisme menekankan cara hidup yang senang, malah menikmati. Dan walaupun budaya ini dapat memuaskan nafsu kita sesaat, tetapi untuk jangka panjang kita akan membazirkan masa kerana mengabaikan nilai-nilai dan tanggungjawab kita dalam kehidupan. Oleh itu, masyarakat perlulah mencapai keseimbangan antara kenikmatan dan nilai-nilai supaya dapat mencapai kehidupan yang memuaskan dan negara yang aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih.